Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Slamet dalam segmen Bicara Minda. Bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon sebaik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi video kali ini saya diminta untuk memberikan sedikit penjelasan, memberikan sedikit ulasan berkenaan dengan simpanan dalam caruman KWSP kita, KWSP pencarum. Sebab ramai yang mengatakan itu adalah duit rakyat, itu adalah duit pencarum, jadi kenapa susah sangat hendak dikeluarkan, kenapa nak kontrol, kenapa nak kawal duit kita dan sebagainya. Jadi ada satu individu ni, sebab dia minta saya memberikan penjelasan, jadi saya cuba memberikan penjelasan. Penjelasan ni bukan untuk dikecam, saya bagi tahu awal, tapi ini adalah fakta dan realiti. Okey, jadi bila penjelasan ni saya kena tengok nota lah. Okey, seperti yang saya jelaskan, saya dah paparkan di sini. Okey, saya dah kongsikan pada satu screenshot tangkap layar di sini. Okey, kita boleh tengok. Saya tunjuk satu screenshot berkenaan dengan caruman bagi tahun 2020. Ada satu caruman yang saya dapat ni. Okey, jumlah caruman bagi individu ini pada tahun 2020 adalah sebanyak RM15,095. Okey, dan dividen tahun 2020 adalah sebanyak, dia Islamik ni, 4.90, iaitu sebanyak RM5,264.87, yang mana menjadikan jumlah keseluruhan caruman tahun 2020 dan juga dividen ni adalah sebanyak RM18,404. Jadi ramailah yang bising, kenapa nak kontrol duit kita, kenapa nak kawal duit kita. Okey, jadi di sini saya nak kongsikan sekadar satu fakta. Betul, duit itu adalah duit kita, tetapi apabila kita sampai kepada umur persaraan baru kita akan mendapat semuanya, ataupun jika kita perlu membuat pengeluaran untuk pengurangan ansuran bulanan rumah, pengurangan bayaran pokok rumah, pengeluaran untuk pembelian rumah, untuk pembelajaran, perubatan dan sebagainya, kita juga boleh keluarkan duit-duit berkenaan, tetapi melalui akaun 2. Melainkan jika besaran nanti kita boleh keluarkan kesemuanya. Cumanya apabila ditanyakan ni, saya nak menjelaskan daripada dividen, daripada caruman yang ditunjukkan RM15,095, kita boleh tengok di bawah, employer sebanyak RM648. RM648 ini adalah sumbangan daripada majikan syarikat yang membayar sebanyak 16% daripada jumlah gaji kita. 16% sebanyak RM648. Employee adalah sumbangan daripada pekerja sebanyak 11%, iaitu RM447. Maksudnya sumbangan daripada majikan lebih tinggi daripada gaji kita sendiri yang ditolak. Ini saya bercerita tentang fakta. Jadi sebulan caruman untuk individu berkenaan ini adalah sebanyak RM1,095. Jadi jika gaji dia sama untuk tempoh 12 bulan tu, dia akan caruman dia adalah RM1,095 selama 12 bulan. Dan daripada caruman ni, total RM15,000 ni, apabila duit ni digunakan untuk dilaburkan dalam bentuk hartanah, dalam bentuk industri macam-macam. Kalau anda tak tahu, anda boleh semak. Macam contoh, KWSP dia ada melabur dalam Plus, kalau tak salah saya, DG, Telecommunication. Anda boleh masuk pada website DG, anda tengok DG punya shareholder, KWSP Tabung Haji adalah salah satu pemegang saham bagi syarikat DG ni. Kemudian ada lagi beberapa dan banyak syarikat-syarikat lain yang mana duit pencarum dan daripada pencarum dan juga daripada majikan ni digunakan untuk dilaburkan, dan keuntungan daripada pelaburan tu diberikan kita dividen. Okey, jadi di sini saya nak tunjukkan kepada anda. Okey, dividen, saya tak mahu mula dengan dividen. Saya tunjukkan caruman daripada pekerja sendiri, iaitu sebanyak RM5,364 ataupun sebanyak 29%.
Kemudian caruman daripada majikan yang tadi kata RM648 sebulan, dalam tempoh setahun majikan tu mencarum untuk seorang pekerja RM7,776 ataupun 43%. Dan kemudian dividen sebanyak RM5,264.80 adalah sebanyak 28%. Jadi jika kita lihat di sini, sumbangan yang paling tinggi adalah daripada majikan sebanyak 43% dari segi peratusan. Yang kedua adalah sumbangan daripada kita sendiri iaitu sebanyak 29%, dan kemudian ditambah dengan dividen sebanyak 28%. Jadi kalau ada yang macam marah, sebab ramai yang marah tak nak mencarum dalam EPF, nak bubuh dalam ASB dan sebagainya, nak bubuh di sini dan sebagainya. Jadi apa yang anda perlu faham, apabila kita bekerja, kita diwajibkan untuk mencarum dan kita perlu ada sign agreement lah, sama ada dalam kita sedar, kita faham ataupun tidak, kita ada akta yang mewajibkan pekerja dan juga majikan untuk mencarum bagi persaraan pekerja di hari tua kelak. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita memang duit tu adalah duit kita semua, tetapi kita perlu faham duit tu datang daripada 3 tempat. Yang pertama daripada gaji kita sendiri, yang kedua daripada sumbangan daripada majikan yang paling tinggi, dan yang ketiga adalah sumbangan daripada KWSP sendiri melalui dividen. Dan dividen KWSP adalah antara yang boleh katakan dividen yang agak tinggi di dalam Malaysia ni, selain daripada pelaburan tertentu lah. Tapi kalau kita nak compare dengan amanah saham dan juga simpanan tetap dan sebagainya, ASB KWSP adalah antara yang pulangan dividen dia adalah yang paling tinggi. Jadi bagi mempercerahkan sedikit, duit ni, caruman kita ni datang daripada 3 perkara tersebut. Jadi kalau kita nak marah kepada KWSP, macam yang ada yang marah sampai mencarut dan sebagainya, saya tak galakkan lah, bukan tak galakkan. Jadi tapi apa yang anda buat tu sebenarnya tidak patut, kerana duit yang kita dapat ni, walaupun daripada hasil titik peluh kita, ada juga orang kata apa, bahagian daripada dividen yang mana KWSP uruskan, dilaburkan dan kemudian diberikan pulangan kepada kita. Kalau kita tengok macam tadi saya tunjuk sini, dividen sampai RM5,000 lebih setahun. Jadi mana nak dapat macam tu? Kalau kita bubuh dekat tempat lain pun belum tentu kita boleh dapat banyak macam ni. Tapi di akhirnya duit tu adalah duit kita. Cuma dalam masa sekarang KWSP adalah agensi ataupun institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan dana persaraan kita. Jadi sebenarnya kita tidak boleh marah, tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita berkongsi tentang keperluan dan juga kesesuaian yang kita sedang alami sekarang ini, bagi membolehkan pihak-pihak yang berkenaan mempertimbangkan untuk membuat sambungan bagi Sinar sebagai contoh. Okey, jadi saya harap semua jelas sedikit dengan penjelasan ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya bukan tidak bersetuju dengan pandangan individu dan sebagainya. Saya cuma memberi ulasan apabila ada orang yang bertanya. Jadi saya telah memberikan ulasan dan memberikan pecahan-pecahan dalam bentuk peratusan daripada mana duit-duit pelaburan, duit-duit caruman kita ni datang. Jadi saya harap tidak ada sebarang isu. Saya mengharapkan komen-komen yang indah-indah dan baik-baik saja daripada anda semua. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk kongsi, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.